Kisah yang pertama pada malam ini adalah mengenai hantu kudung. Kenapa dipanggil hantu kudung? Jom kita layan kisah ini. Sewaktu saya berada di Kelantan kira-kira 3 tahun yang lampau, saya tak lupa untuk menyiasat kisah-kisah hantu yang berlaku di negeri itu. Menurut penduduk-penduduk negeri tersebut, kebanyakannya mereka memang lekas terpengaruh dengan cerita-cerita hantu dan lekas juga terpengaruh dengan kepercayaan yang mereka anggap hantu itu. Terutama sekali yang terdapat banyak kisah hantu ialah di sebuah kampung yang bernama Aur Duri. Kampung tu nama Aur Duri ya. Di kampung tu boleh dikatakan semua penduduk-penduduknya mempercayai hantu. Ilmu sihir, ilmu memuja, ilmu pukau dan bermain puteri. Kira-kira 2 bulan lamanya saya berada di Kelantan. Pada satu hari, saya berkesempatan meninjau ke rumah Pak Awang. Pak Awang ialah seorang bomoh yang terkenal di kampung tu. Dalam masa kunjungan saya ke rumahnya, saya dapati Pak Awang sedang sibuk berbual-bual dengan sahabat handainya yang datang ke rumahnya pada hari itu. Setelah memberi salam, saya pun memperkenalkan diri saya kepada Pak Awang dan menceritakan perihal kedatangan saya ke rumahnya pada hari itu. Ialah kerana nak melihat bagaimana dia mengubat orang-orang yang kena sampuk. Pak Awang tersenyum mendengarkan pertanyaan saya. Dia mempersilakan saya masuk ke rumah yang lebarnya lebih kurang 17 kali 14 kaki. Dalam bilik tu saya dapati banyak benda-benda yang menakjubkan, yang mana benda-benda tu belum pernah saya melihatnya seumur hidup saya. Di sudut bilik itu terletak sebuah katil kecil yang diperbuat daripada kayu jati. Di atas katil tu ada beberapa biji bantal yang sudah lapuk dan baunya busuk sekali. Masya Allah. Bau apa Korang bayangkanlah sendiri. Di atas katil juga kelihatan suatu tubuh terbaring menjulur panjang, ditutup dengan sehelai selimut putih, iaitu dari hujung kepala hingga ke hujung kaki. Jadi aku tanya, Pak Awang, siapa yang baring atas katil tu, Pak Awang? Saya mengemukakan pertanyaan kepada Pak Awang dengan suara perlahan-lahan. Mendengar pertanyaan saya tu, jadi Pak Awang merenung muka saya dan dengan matanya yang bersinar-sinar sambil menganggukkan kepalanya, dia menjawab, inilah sahabat Ambo. Dialah yang menjadi suruhan Ambo keluar malek kelik pagi. Kata Pak Awang. Sebab di Kelantan kan. Minta maaf orang Kelantan kalau Brofai tak berapa fasih dalam logat Kelantan. Saya hairan mendengarkan kata-katanya tadi dengan memakai logat Kelantan. Tetapi saya hanya berdiam dirilah, kerana saya faham apa yang telah diucapkan sebentar tadi. Kenapa Pak Awang tutup seluruh anggotanya? Tanya saya lagi. Mendengar pertanyaan kali yang kedua tu, Pak Awang menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, sahabat Ambo ni malu melihat dan berjumpa orang. Saya mengangguk-anggukkan kepala tanda mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh Pak Awang tu. Tapi saya sendiri tak mengerti maksudnya yang sebenar. Kenapa pula pemalu kan? Kemudian saya pun duduk bersila menghadap katil yang memuatkan sahabat Pak Awang tu. Seketika lamanya kami sekalian berdiam diri. Tiba-tiba
Keadaan yang sunyi senyap sejak beberapa minit tadi telah dipecahkan oleh suara beberapa perempuan yang sudah separuh umur datang nak mendapatkan Pak Awang dengan keadaan tergopoh-gopoh. Seorang daripadanya menerkam Pak Awang yang sedang berdiri di muka pintu biliknya, lalu menyembah kaki Pak Awang dengan keadaan seolah-olah meminta ampun. Pak Awang tidak berkata apa-apa selain dari melihat akan perempuan yang menyembah lututnya tu. Perempuan tu menangis sambil meratap-ratap meminta tolong kepada Pak Awang. Pak Awang, tolong hamba Pak Awang. Pak Awang, tolong hamba Pak Awang. Menurut perempuan tu, adik perempuannya telah dibuat orang dan sekarang di dalam keadaan seperti orang gila. Tak tentu tidur dan tak boleh bercakap, tak boleh mendengar bising-bising dan macam-macam lagi. Mu duduklah sini, ambo nak ke dapur sekejap. Tiba-tiba Pak Awang memotong cakap perempuan tu sambil berjalan menuju ke hala dapurnya. Sebentar kemudian Pak Awang keluar semula. Tangannya kelihatan membimbit sebuah mangkuk putih besar yang berisi air. Pak Awang masuk ke bilik tempat kami sekalian sedang menanti itu, dan terus Pak Awang duduk bersila sambil membakar kemian. Agaknya macam tu lah kan. Dia merenung air di dalam mangkuk tu dan mulutnya kelihatan terkumat kamit, seolah-olah memperkatakan sesuatu yang kami tidak ketahui. Macam ni. Macam tu. Dalam beberapa saat selepas tu, tiba-tiba rupa Pak Awang berubah menjadi hitam. Sehitam-hitamnya. Matanya pula telah bertukar ke biru-biruan dan berkilat-kilat pula. Seluruh anggotanya kelihatan bergoyang-goyang. Melihat peristiwa itu, saya berasa amat gerun dan hairan. Setelah tu barulah Pak Awang dapat berkata-kata. Tapi kali ini suaranya ni telah berubah garau. Suaranya tu bertanya kepada perempuan tadi, "Siapa nama adikmu? Berapa umurnya?" Soalan itu dijawab oleh perempuan itu dengan perasaan yang penuh harapan. Kemudian Pak Awang berpaling kepada tubuh yang berselimut di atas katil lalu berkata, "Hai sahabat hamba, kali ini mu mesti pergi tempatmu yang asal, dan bila mu sampai ke sana, mu ambil selai rambut perpuek, rambut Tino yang mati beranak." Kata Pak Awang, tahu tak? Kena pergi ke tempat yang asal, bermakna dikubur, dan mengambil selai rambut perempuan yang mati beranak, maksudnya, ya. Habis saja Pak Awang berkata, tubuh tu kelihatan bergerak perlahan-lahan, dan ketika itulah saya terdengar satu suara dari benda tu mengatakan, "Baiklah." Mendengar tu, Pak Awang pun bangkit dari duduknya dan mengambil selai kain merah, lalu diberikan kepada perempuan tu. "Ambillah kain ni dan mu kelik," katanya. Perempuan tu menyambut kain merah yang diberikan oleh Pak Awang tadi, lalu mengucapkan terima kasih. "Terima kasihlah Pak Awang, terima kasih Pak Awang. Ambo kelik dulu." Jadi Pak Awang pun mengulurkan tangannya ke arah perempuan tu. Saya ingatkan dia nak bersalam. Rupa-rupanya dengan sekelip mata tu juga tangan perempuan tu kelihatan memberikan beberapa keping wang kertas merah-merah warnanya. Pak Awang menyambutnya dengan tangannya terketar-ketar, tapi wajahnya berseri-seri
Dapat duit kan? Jadi perempuan tu terus meminta diri lalu pulang dengan tidak bertanya apa-apa kepada Pak Awang. Kejadian yang seumpama ini memang tidak boleh dipercayai. Sesiapa juga yang mendengar kisah ajaib ni, kalau ditanya seseorang yang tidak pernah mengalaminya, tentu tak percaya. Tapi pada diri saya sendiri pula, nak saya katakan percaya tak boleh, nak saya katakan tak percaya pun tak boleh. Tapi setelah menyiasat dan melihat dengan mata kepala saya sendiri, barulah saya ketahui rupa-rupanya perkara-perkara yang seperti terjadi di rumah Pak Awang sebagaimana yang telah saya kisahkan di atas tadi memang boleh dipercayai, dan kejadian itu adalah satu kejadian benar dan ganjil. Kira-kira seminggu selepas saya berkunjung ke rumah Pak Awang, pada suatu malam sepulangnya saya dari menonton wayang kulit, sedang saya dalam perjalanan pulang ke rumah saya, tiba-tiba saya ternampak dari jauh satu benda putih berjalan. Terhincut-hincut di depan saya. Benda tu jaraknya dari saya lebih kurang 50 ela je. Oleh kerana bulan pada malam tu memancarkan cahayanya samar-samar kerana diliputi awan tebal, saya tak dapat melihat dengan jelas akan benda tersebut. Pada mulanya, saya menyangka benda tu orang sedang berjalan. Tapi apabila saya tenung betul-betul, barulah saya ketahui rupa-rupanya benda tu bukan manusia. Sebab dari jauh saya ternampak dia berjalan terhincut-hincut dengan tidak mempunyai kepala. Sebentar kemudian, kelihatan benda tu gaib oleh kabus yang menyelimutnya dengan tebal. Kemudian, muncul lagi. Semakin lama, semakin dekat. Dengan tidak membuang masa, saya pun menyembunyikan diri di balik sepohon kayu. Yang ada di kiri kanan tempat saya berjalan tu, benda tu terus terhincut-hincut menuju hala ke kubur yang tidak berapa jauh dari situ. Pak Awang menurutnya dari belakang dengan memikul sebatang cangkul di bahu kirinya. Ya Allah, apa ni? Hati saya tambah berdebar-debar bila saya melihat tubuh yang terhincut-hincut tadi benarlah tidak mempunyai kepala. Setelah jauh mereka berjalan, saya pun mengikutnya dari belakang kerana saya ingin tahu mengapa mereka pergi ke kubur di waktu malam begini. Di tanah perkuburan penuh dengan pohon-pohon kayu besar dan semak-semak. Bunyi suara burung hantu sayup-sayup kedengaran. Beberapa kucing hitam kelihatan berkeliaran berlari ke sana kemari melangkah kubur-kubur yang ada dekat situ. Di saat tu saya bersembunyi
di sebalik semak-semak yang berhampiran dengan kubur-kubur tu. Dia menyorok lah kan. Setengah jam kemudian, Pak Awang dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dia kelihatan terlalu penat dan berpeluh-peluh. Kemudian Pak Awang duduk di tepi kubur yang sudah digalinya dan berkata kepada sahabatnya yang kodong kepala yang sedang tegak berdiri di hadapannya tu, "Selepas aku mengambil rambut dan kain kafan perempuan yang baru mati beranak ni, kau mesti bawa benda-benda tu pulang ke rumah kita. Aku tak boleh kelik sekarang kerana aku tak boleh kelik lah ni, kerana masih banyak kerja dekat sini." Demikian Pak Awang memberitahu kepada sahabatnya tu. Habis saja Pak Awang berkata-kata, dia pun segera terjun ke dalam lubang kubur tu kerana nak mengambil rambut perempuan yang mati beranak. Lama Pak Awang dalam lubang kubur tu. Agaknya terlalu lama manusia kudung tu menantikan Pak Awang tak juga naik dari lubang kubur tu. Dia tak sabar, tiba-tiba dia pun ikut terjun sekali dalam lubang tu. Pada ketika itulah saya terdengar suara Pak Awang memekik-mekik minta tolong. Tetapi malangnya pada masa itu tak ada seorang manusia pun yang datang menolongnya. Bunyi pekikan suara Pak Awang semakin kuat dan menyeramkan bulu roma saya. Mendengar tu, saya tak sabar lagi. Lalu saya pun berlari menuju ke lubang kubur tu dan mencapai cangkul yang ada terletak di tepi kubur. "Pak Awang! Pak Awang!" Terus saya melihat ke dalam lubang kubur tu. Astaghfirullahalazim! Alangkah terperanjatnya saya bila saya ternampak Pak Awang sedang dicekik oleh tubuh yang tak berkepala tu. Melihat demikian, saya pun mengangkat cangkul lalu menghayunkan ke badan hantu kudung tu. Apabila kena saja benda tu pun jatuh. Tapi dia bangun semula dan melompat ke atas melawan saya. Jadi saya pun undur ke belakang. Tetapi tak sempat kerana dengan pantas benda tu mencekik leher saya dengan kedua belah tangannya. Saya meronta-ronta dan memekik meminta tolong, tapi tak ada seorang pun manusia pun yang datang menolong saya. Kami bergumpal di atas tanah perkuburan tu. Jadi lama kelamaan saya rasa letih dan lemah seluruh anggota. Pandangan saya mulai gelap pada waktu tu. Akhirnya saya tidak sedarkan diri lagi, dan apa yang terjadi pada diri saya selepas tu saya pun tak tahu. Apabila saya sedar, saya dapati hari sudah hampir fajar. Ayam berkokok, bertalu-talu, sayup-sayup kedengaran. Saya menoleh ke kiri dan ke kanan dan saya melihat seorang yang separuh umur sedang duduk di sisi saya di tanah perkuburan tu. Jadi orang tu merenung saya dengan keadaan letih. Aduh. Saya bangun perlahan-lahan lalu duduk menghadap orang yang belum saya kenal tu. Dan saya pun merenung orang tu hingga ke kakinya. Orang tu kelihatan tersenyum apabila dia melihatkan telatah saya pada waktu itu. Aduh, pakcik ni siapa Pakcik datang dari mana ni? Tanya saya kepada orang tua. Aku berada di sini sejak malam tadi kerana menjaga isteri aku ni yang baru saja meninggal dunia petang semalam. Dan kerana aku tahu ada orang yang cuba
nak mengacau isteri aku ni yang tak berdosa ni. Maka itulah sebabnya aku datang kemari untuk membalas bela kepada pengkhianat-pengkhianat tu, katanya seraya menunjukkan tangannya ke dalam lubang kubur yang bekas digali oleh Pak Awang malam tadi. Saya pun menjenguk ke dalam lubang kubur tu. Alangkah terkejutnya bila terpandang Pak Awang dan tubuh tak berkepala tu telah mati dalam lubang tu, dan aku melihat juga kepala seorang perempuan hampir-hampir putus kena potong. Mata Pak Awang terbeliak, lidahnya terjelir panjang. Ya Allah, gerun betul tengok. Belum pun sempat saya nak mengemukakan suatu pertanyaan mengenai kisah ajaib ini pada Pak Cik tadi, tiba-tiba Pak Cik tu pun menceritakan kepada saya kisah sebenarnya yang telah berlaku malam tadi. Menurut ceritanya begini. Rupa-rupanya Pak Awang yang telah mati itu ialah seorang bomoh yang jahat dan suka mengambil kain kafan, rambut dan kepala orang yang baru mati. Pak Awang ada membela seorang adiknya yang dibunuhnya sendiri, dan kepala adiknya itu telah dipotong kerana takut diketahui oleh orang lain. InsyaAllah. Dengan kepintaran Pak Awang sebagai seorang bomoh yang cukup ilmu sihir yang dianutinya, maka Pak Awang beroleh kejayaan dalam segala permintaan dan hajatnya. Akhirnya, Pak Awang telah berjanji dengan hantu-hantu dan jin-jin yang dibelanya tu, iaitu Pak Awang dikehendaki mengambil darah, kain kafan, rambut dan kepala orang yang baru mati untuk makanan hantu-hantu yang dibelanya tu. InsyaAllah. Dalam masa hayat Pak Awang masih ada, selalunya berlaku perkara-perkara yang mengerikan. Pak Awang tak boleh terpandang kepada seseorang yang lemah semangat. Dengan kehendak Allah SWT, maka digerakkan Tuhan hati Pak Cik datang kemari untuk mengambil kesempatan bagi menuntut bela atas perbuatan Pak Awang yang hina lagi terkutuk tu. Demikianlah menurut cerita dari orang tua tu. Pak Cik ni siapa? Dan dari mana Pak Cik datang? Saya ulang balik pertanyaan tadi. Nama aku adalah Pak Dolah, dan aku juga terkenal sebagai seorang bomoh dekat kampung ni, jawabnya sambil bangun dan mengimbas-gimbas tanah liat yang melekat dekat baju dan seluar dia. Mendengar jawapan Pak Dolah tu, saya rasa seram. Ya Allah, seram lah kan. Tapi sengaja saya buat manis muka lah, cover line kan. Marilah kau tolong aku timbus kembali kubur ni, katanya sambil mencapai cangkul, dan mulalah kami berdua menimbus kubur tu. Sehingga tengah hari barulah kami pulang ke rumah masing-masing. Sekian, terima kasih.